dia punya security. Security dia adalah yang paling, orang kata yang paling selamat. Alright? So, okay, sekiranya anda menyimpan di bank. Contohlah, saya ambil anda menyimpan 1 juta. Okay? Apabila contoh berlaku bank itu bankrupt. So, berapakah nilai yang anda akan dapat daripada 1 juta? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Hello? Siapa boleh jawab? dua Ke ratus semua lima kena puluh mute ni. Ada yang jawab 250K. Apa dia? 250K. Yes, 250K. Tapi di QM, kita 100% kita insurankan emas anda. So, bermakna anda tak ada kerugian. Sebab emas 100% diinsurankan. Kalau 10 gram, 10 gram lah anda dapat. Kalau 100 gram, 100 gram lah anda dapat. Kalau 1 kilo, anda simpan 1 kilo lah anda akan dapat balik. Alright. So, ini adalah emas yang digunakan dan berada dekat QM adalah emas Perth Mint. Emas Perth Mint adalah emas antara 5 terbaik dunia. Emas Perth Mint. Dan dia ada CHOP certified by LBMA. So, worldwide terima emas ni. So, anda tak perlu risau sekiranya anda ada pegang fizikal, anda bawa keluar negara, tak ada duit, ataupun tiba-tiba emergency nak guna, anda boleh tolak je emas LBMA ni dan dia akan terima tanpa banyak soal. Okey? Itu adalah kelebihan emas LBMA. Alright? So, QM adalah pengedar eksklusif The Perth Mint Australia. So, anda boleh, kalau anda ada masa, cek dekat The Perth Mint Australia punya website. Anda akan nampak quantum meter sendirian berhad. Okey, ni rakan niaga. Macam saya beritahu tadi, angkasa aku. Alright. So, kita terus kepada produk. Sebelum tu saya nak tanya, ada yang tak faham berkenaan profil syarikat? Ada yang tak faham? Ada yang tak faham ke? Boleh saya ulang balik? So, saya harap semua faham ya. Okey. Selalu soalan popular yang akan ditanya adalah yang pertama, adakah QM scammer? So, jawapan yang paling mudah adalah Quantum Metal bukan scammer. Sebab apa bukan scammer? Adalah yang paling senang sekali anda tengok kerjasama dengan 4 buah bank. So, sekiranya anda ada syarikat, contohlah anda ada syarikat, anda nak kerjasama dengan seseorang. Okey? Mesti anda akan cek orang tu macam mana, betul tak? So, di sini bank-bank dah cek QM ni bagaimana. Dan dia cek QM ni adalah syarikat yang legit atau tidak. So, adakah QM ni scammer atau tidak? So, kalau QM scammer, bank-bank pun tak akan kerjasama dengan QM. So, dekat sini anda boleh lihat bukan 1 tapi 4 buah bank kerjasama dengan QM. Bermakna QM adalah bukan scammer. Okay, lagi satu soalan yang famous orang akan tanya. Adakah produk dia patuh syariah? Okay, kita tengok balik kerjasama daripada bank-bank tu. Salah satu adalah bank muamalat. Bank muamalat adalah bank jual beli Islam. So, bank jual beli Islam dia tak akan mendekati perkara-perkara yang syubhah. Setuju dengan saya? So, bermakna di sini kita boleh katakan QM adalah bukan scammer dan juga produk-produk di QM adalah patuh syariah. Okey, clear setakat penerangan kepada produk. Penerangan kepada syarikat. So, saya teruskan kepada produk. Apa produk yang ditawarkan oleh QM? Iaitu GSA, GCA dan GAE. Apa itu GSA? Apa itu GCA? Dan apa itu GAE? Alright. So, kita go through satu persatu. Okey, GSA iaitu Gold Storage Account. Okey, saya nak bagi anda mudah faham.
GSA ni macam mana? Macam anda simpan duit dekat bank. Anda ada CIMB, ada Maybank to you, sama. Beza kat sini adalah di bank anda simpan dalam bentuk duit. Di sini anda simpan dalam bentuk emas. Di QM anda simpan dalam bentuk emas. Okay. So, di bank anda boleh simpan. Di QM anda boleh simpan. Tapi di bank dalam bentuk duit, di QM dalam bentuk emas. Di bank anda boleh transfer duit. Di QM anda boleh transfer emas. Okay. Di bank anda boleh withdraw duit. Di QM anda boleh withdraw juga, tapi withdraw dia ada dua. Yang pertamanya anda convertkan balik kepada nilai duit. Dan yang keduanya anda withdraw dalam bentuk fizikal emas. Okay. So itu adalah kelebihan di quantum meter. Dan sekiranya anda simpan duit di bank 1,000, lepas 5 tahun tetap nilainya 1,000. Tapi bila anda simpan emas, nilainya 1,000. Selepas 5 tahun, mungkin akan jadi 1,500, mungkin boleh jadi 2,000. Sebab apa yang anda simpan adalah dalam bentuk gram emas. So, gram emas tak berubah. Harga yang berubah. So, semakin lama harga emas semakin meningkat. Sebab tu kalau anda simpan 1,000, di bank tetap 1,000, tapi di KM anda simpan 1,000, mungkin boleh jadi lepas 5 tahun mungkin jadi 1,500 ataupun boleh jadi 2,000. Okay. So, itu adalah GSA. Simpanan serendah RM10, pengeluaran tunai bila-bila masa. Okay. Bila anda beli emas, di QM adalah spread yang paling rendah adalah 7%. So, ada yang bertanya dengan saya, apa itu spread? Spread, nak faham bahasa mudah, adalah contoh anda beli beras dekat kilang harga RM20. Anda pergi beli dekat kedai runcit, beras yang sama, harganya RM25. Anda pergi supermarket, beras yang sama, harga dia RM30. So, walaupun semua tu beras yang sama, tapi harga berbeza. So, perbezaan harga itulah dinamakan spread. Okay, dan QM spread yang paling rendah, 7%. Kalau nak dibandingkan dengan public gold 8 ke 10% spread daripada harga gold spot price, iaitu daripada LME, London Metal Exchange punya harga. Alright. So, QM adalah harga yang paling rendah dia bagi. So, anda untung membeli emas di QM. Alright. So, untuk GSA, ada persoalan sebelum saya terus kepada GCA? Ada persoalan tak? Ada persoalan ke? Kalau tak ada, saya teruskan. Ke dah terputus ni? Teruskan. Alright. So, saya rasa semua faham berkenaan dengan GSA. Saya teruskan kepada yang kedua adalah GCA. Okey, apa itu GCA? GCA ni adalah Gold Convert Account. Gold Convert Account ni nak faham macam mana? Mudah je. Konsep selamatkan belanja hangus. Okey, macam mana selamatkan belanja hangus? Saya bagi contoh terus ya. Contoh, anda punya pendapatan RM2,000. Kemudian anda punya komitmen setiap bulan adalah RM1,500. Okey, komitmen setiap bulan apa dia? Rumah, kereta, makan, minum, apa semua yang anda dah kira itu adalah perbelanjaan untuk satu bulan, itulah dipanggil komitmen. So, let's say lah komitmen anda RM1,500. Anda punya pendapatan, tak kira pendapatan daripada sudut gaji atau bisnes, anda punya pendapatan tu adalah RM2,000. So, apa yang anda boleh buat, dapat sahaja RM2,000, terus beli emas. Dalam masa 1 ke 5 hari sekarang ni cepat, 1 ke 2 hari. Anda akan dapat balik 85% daripada nilai RM2,000. Iaitu anda akan dapat nilai RM1,007. So, RM1,007 tu boleh tak anda settlekan komitmen anda RM1,500? For sure boleh. Sebab anda dapat duit balik RM1,007. Anda boleh settlekan anda punya komitmen RM1,500. So, bila anda dah settlekan anda punya komitmen RM1,500 tu, apa yang berlaku? Yang berlaku bila dapat je RM1,007,
emas anda yang anda beli 2,000 tu tak hilang. Ianya tersimpan dalam holding inventory. Okey, tersimpan dalam holding inventory dalam akaun tuan-tuan. Kalau tuan-tuan buka website nanti, tuan akan dapat holding inventory. So, di situlah tersimpannya nilai emas yang anda beli. Okey, nilai emas yang anda beli 2,000 tu tersimpan di situ, tapi anda dah dapat 85% balik. So, bila anda dah dapat 85% balik, dah settle apa semua komitmen, macam mana nak nampak untung? Untungnya apabila berlaku kenaikan harga emas. Contohnya, emas yang 2,000 tu anda beli tu, contohlah 10 gram. 10 gram tu yang tersimpan dalam holding inventory tu naik kepada 3,000. So, anda tengok, dulu aku beli 2,000. Sekarang ni dah naik 3,000. So, anda fikir, wah ini dah untung, boleh terminate. So, bila anda terminate dengan nilai 3,000, 3,000 akan tolak 1,007 mula-mula anda dapat. Dekat situ anda akan dapat 1,003. Okey, 1,003 yang anda akan dapat tu, tolak dengan management fee 3.5% setahun. Let's say lah kita ambil 100. So, dekat situ anda akan dapat 1,002. 1,002 itu adalah keuntungan kita termasuk 15% dalam tu. So, kalau nak nampak jumlah untung keseluruhan, 1,002 campur dengan 1,007 yang mula-mula kita dapat, total akan dapat 2,009. Modal kita baru 2,000, kita dah untung 900. Okey, clear tak benda ni? Clear tak? Clear, clear, clear. Ya? Yeah? Clear tak? Orang lain clear tak? Clear. Alright. So, anda bayangkan setiap bulan anda buat GCA, bila setahun anda dah ada simpanan emas, dalam pada masa yang sama anda boleh belanja. Okey, contohlah saya ambil yang paling mudah, komitmen. Contoh kita beli kereta. Kereta kita ikat 9 tahun. Cara dulu kita bayar kereta cukup 9 tahun kita dapat kereta. Bila anda buat GCA di KM, anda bayar kereta. Sebelum bayar kereta, anda buat GCA. Apa yang akan berlaku di sini? Selepas 9 tahun, anda akan ada kereta dan anda akan ada simpanan emas. Alright? So, dua-dua anda ada. Ataupun, anda ikat kereta 9 tahun. Tapi tahun kelima, anda tengok, emas ni dah boleh cover semua sekali. So, bermakna di sini, anda terminate, keluarkan semua, anda bayar balance kereta, bermakna ianya memendekkan anda punya loan kereta. Begitu juga dengan rumah. Kelebihan GCA ni, dia boleh memendekkan anda punya loan. Itu adalah kelebihan GCA. Okey? Clear tak clear? Ada nak tanya berkenaan GCA ni? Kalau nak tanya, tanya terus. Tak ada nak tanya ke? $250K, tak faham ni. Oh, banyak yang type mesej. Okey. So, kalau ada clear, saya teruskan kepada produk kita clear, kita punya produk killer produk kita, iaitu GAE 10. Okey. Ada nak tanya ke? Ada. Ha? Okey. Ada tanya berkenaan dengan GCA. Okey, tanya. Apa dia? Okey, begini Tuan. Sekiranya yang tadi Tuan cakap, kalau sampai setahun kita akan dapat kenaikan lah. Tapi seandainya GCA tadi tidak ada emas tidak ada kenaikan, dia jatuh pula. Macam mana tu? Okey, sekiranya emas tak berlaku kenaikan, dia jatuh. Anda tidak akan rugi selagi anda tak terminate. Biar je sampai emas naik. Okey, biar sehingga ia naik. Tapi kita ada komitmen juga untuk setahun kan? Ya, memang kita ada management fee untuk upah simpan 3.5% setahun. Tapi jadi itu macam mana? Apa dia?
Macam mana tu? Jangan nak bayar kan? Tak, kita hanya bayar bila kita terminate baru dia akan tolak daripada kita punya keuntungan. Oh, si. Macam tu. Ha. So Okey, faham bermakna tu. macam tadi saya beritahu, contoh anda ada 2,000, kemudian anda buat GCA, anda akan dapat 1,007. Bila anda dapat 1,007 tu, anda settle komitmen. So nilai 2,000 emas masih tersimpan dekat holding inventory. Bila harga emas naik, daripada 2,000 tu yang kita beli, let's say lah 10 gram. Kita tengok dulu 10 gram beli 2,000. Sekarang ni 10 gram yang kita beli 2,000 tu naik 3,000. So 3,000 tolak dengan 1,007 mula-mula awak dapat. Dekat situ awak akan dapat 1,002. Ya. 1,003. Okey, 1,003 tolak 3.5% setahun management fee. Let's say lah dalam 100. So dekat situ 1,003 tolak 100, 1,002. Okey, dia tolak daripada keuntungan kita tu, management fee tu. So 1,002 tu adalah keuntungan kita termasuk 15% dalam tu. So kalau nak nampak untung keseluruhan, 1,002 campur dengan 1,007 mula-mula kita dapat, kita akan dapat total 2,009. Modal 2,000, untung 900. Ya, kalau dia naik lah. Apa dia? Kalau buat masa ni kita sesuai kan nak beli emas. Soalnya sekarang melonjak naik tu. Macam mana boleh beli ke tu? Dia sedang nak Okey, naik sekarang. untuk GSA dan GCA boleh beli bila-bila masa saja. Okey, berbeza dengan JE. JE kita akan kena tengok harga. Okey, untuk bila masa? GCA dan GSA tak kisah harga berapa, sebab kita macam saya setiap bulan sebelum saya bayar komitmen, saya buat GCA. Sebab saya nak selamatkan belanja anggur daripada saya bayar macam tu je, baik saya ada simpanan emas. Okey. Okey, untuk GCA untuk GSA adalah untuk jangka masa panjang. GCA adalah untuk jangka masa sederhana dan panjang. So bila nak beli emas, bila-bila ada duit beli emas. Tapi untuk JE kena tengok. JE killer produk kita yang terakhir tu kena tengok dulu. Okey, tuan. Clear, tuan? Faham. Ya, clear. Alright. So saya teruskan kepada produk kita yang killer produk kita adalah GAE, Gold Asset Enhance. Alright, baik. Macam mana kita nak faham Gold Asset Enhance ni? Okey, mudah ya. Untuk GAE ni, okey, anda dengar baik-baik. Saya nak anda lihat daripada 4 sudut solusi GAE. Okey, 4 sudut solusi di dalam GAE. Yang pertama adalah ia menggandakan anda punya aset. Macam mana menggandakan aset anda? Okey, contoh. Anda ada 100,000. Anda keluar, anda tengok ada rumah untuk dijual. Harga 1 juta. Bayar 10%, 90% pembiayaan daripada bank. So, anda ada 100,000. Anda boleh beli rumah tu sebab anda hanya kena bayar 10%. So, bila anda beli rumah tu, apa yang anda akan dapat? Anda akan dapat nilai rumah 1 juta. Tapi, bulan-bulan anda kena bayar. Maintenance rumah anda kena bayar bulan-bulan. Bila OPR naik, anda ada pening kepala. Okey, berbeza dengan QM, apabila anda ada 100,000, anda buat JE 10. Anda buat je JE 10, dia akan gandakan nilai emas anda tu menjadi 1 juta. Anda tak perlu bayar bulan-bulan. Anda tak perlu bayar opening OPR naik ke tidak. Hanya tunggu emas naik dan terminate. Okey? So, anda nampak tak? Rumah harga 1 juta, QM pun harga 1 juta. Tapi rumah kena bayar, QM anda tak perlu bayar. Tunggu harga emas naik. Alright, itu adalah daripada sudut solusi yang pertama. Alright. So, solusi yang kedua adalah keuntungan tu berganda. Keuntungan berganda tu macam mana? Keuntungan berganda, contohlah, mungkin anda kata 100,000 tu tinggi sangat.
Cuba rendahkan. Okey, saya rendahkan kepada 1,000. Okey, anda ada RM1,000. RM1,000, anda keluar, anda tengok ada kedai emas Pokong contohlah. Anda tengok kedai emas Pokong, dia tulis kat situ. Harga hari ini 1 gram emas adalah RM250. So, dengan nilai 1,000, anda beli emas dekat Pokong tu. Anda cuma dapat 4 gram sahaja daripada nilai 1,000. Okey? Berbeza dengan QM, apabila anda beli dengan nilai 1,000, anda akan dapat 40 gram. Dengar macam, biar betul 1,000 dapat 40 gram. Ya, betul. Macam mana ia berlaku adalah dengan 1,000 kali dengan 10. Dekat situ anda akan dapat 10,000. Pecahan 10,000 tu adalah 1,000 adalah modal tuan-tuan dan puan-puan. 9,000 adalah pembiayaan tawaruk daripada Quantum Metal. Dekat situlah anda akan dapat 10,000. 10,000 bahagi dengan RM250 segram. Dekat situlah kita dapat 40 gram. Okey. Nilai 1,000 dapat 40 dekat KM. Dekat kedai emas 1,000 dapat 4 gram. So, macam mana kata keuntungan berganda? Keuntungan berganda tu apabila berlaku kenaikan harga emas. Tak payah banyak, kita naik RM50 je. Daripada 250 naik kepada 300. Okey? Daripada 250 naik ke 300, perbezaan dekat situ RM50. 50 kali dengan 4, kita beli kat kedai emas biasa, kita hanya untung RM200. Tapi di QM 50 kali dengan 40, kita untung RM2,000. Okey? Keuntungan tu kita ambil, modal kita ambil, 9,000 QM ambil balik. Okey? So, dengan nilai 1,000, kedai emas kita untung 200. Dengan 1,000, kita untung dekat KM 2,000. So, mana anda pilih? Terus diam lah. QM. QM. So, dekat situ, anda nampak keuntungan tu dia gandakan keuntungan anda. Nilai 1,000, kedai emas biasa hanya 200 je. Tapi dekat KM, nilai 1,000 kita boleh untung 2,000. Alright? Itu daripada sudut gandakan keuntungan. Okey. Yang ketiga, saya nak anda lihat daripada sudut perbezaan kenaikan yang sedikit tetapi keuntungannya berganda. Okey, kenaikan yang sedikit dan keuntungan berganda. Contoh kita ambil ASB. ASB, anda ada 10,000. Okey, anda ASB kata, okey, dividen 5%. So, dekat situ anda akan untung 500. Dapat 500 dividen. Tapi di QM, dengan nilai 10,000, kenaikan emas sama dengan dividen 5%, anda untung 5,000. Bagaimana itu berlaku? Sebabnya, setiap 1% bersamaan dengan 10%. Bermakna kalau naik 5% emas, bermakna 50%. So, di sini, 10,000 di ASB, 5% dividen, hanya anda dapat 500. Dekat QM, 10,000. Kenaikan emas yang sama dengan dividen 5%, anda untung 5,000. So, mana anda nak? Clear tak? Clear tak perbandingan dengan ASB? Clear kan? Alright. So, untuk yang solusi yang keempat, perbezaan dengan keuntungan cara lama dan cara baru. DJE, keuntungan cara baru. Kalau anda beli kedai emas biasa, cara lama, kalau anda beli contohlah 120 USD, contohlah 60 USD anda beli emas, anda kena tunggu 120 USD baru anda untung 100%. Tapi di KM, anda beli yang sama 60 USD, naik emas dalam 69 ke 70, anda dah untung 100%. So, bermakna keuntungan anda lebih cepat di KM berbanding dengan cara lama. So, sebab itulah JE ni adalah killer produk. So, mana yang nampak JE ni memang dianya menggandakan aset anda.
dan juga menggandakan keuntungan anda. Okey, so clear? Clear tak? Clear, clear, clear. Okey, sebelum tu saya nak jawab ada beberapa soalan GCA untuk terminate memang kena tunggu 3 ke 5 tahun. Ya. Itu yang paling terbaik. Tak faham yang memendekkan loan. Okey. Untuk memendekkan loan, macam saya beritahu, contohlah anda bayar setiap bulan untuk yang memendekkan loan ni adalah GCA Okey, untuk GCA ni setiap bulan sebelum anda bayar kereta, anda buat GCA. Okey. So, anda dapat bayar kereta dalam pada masa yang sama anda ada simpanan emas. Okey. Contohlah simpanan emas anda, setiap bulan simpanan emas anda ada 300 dalam tu. Setiap bulan. So, setahun awak ada 3,600. So, 5 tahun, awak ada berapa nilai emas dalam tu? Itu dalam, kita kira dalam bentuk duit. Kalau dalam bentuk gram, tiba emas naik harga. So, bila emas naik harga, dia akan ikut sama sekali naik. So, dengan itu, anda boleh memendekkan loan daripada 9 tahun menjadi 5 tahun. Ataupun menjadi 7 tahun. Ataupun kalau kata, tak apalah saya nak teruskan je sampai 9 tahun. Sampai 9 tahun, awak dapat kereta, emas pun awak ada. Alright? So, saya nak jawab lagi soalan terkesima. Terkesima kenapa ni? Kalau nak buat simpanan deposit beli rumah. Deposit beli rumah sesuai pakai yang mana? Okey. Untuk deposit rumah, sebenarnya okeylah saya beritahu GSA, GCA, GAE. GSA bila-bila awak nak buat, ada duit terus buat. GCA bila awak sebelum awak settlekan komitmen apa semua, anda buat GCA. Untuk GAE ni, anda jangan guna duit yang terdesak. Terdesak maksud dekat sini macam mana? Duit yang anda nak pakai dalam masa 3 bulan, 5 bulan. 7 bulan. Better nak buat GAE adalah duit yang anda tak gunakan, simpanan anda yang tak gunakan. Bukan tak guna, akan guna tapi lambat lagi. 8 bulan dan ke atas. Alright? Clear Tuan, berkenaan dengan GCA tadi, berapa lama proses untuk saya dapatkan 75% tu? Kalau saya sudah deposit kan? Berapa lama Bukan saya 75, dapatkan? 85%. Sorry, 85%. Satu ke Berapa 2 hari lama sekarang proses? ni. Berapa hari? Kalau ikut prosedur 1 ke 5 hari. Tapi sekarang ni 1 ke 2 hari dah dapat dah balik 85%. Okey. Okey, tapi GCA ni suka saya ingatkan, awak kena kira komitmen awak semua sekali. Dan berapa yang anda mampu untuk simpan. Okey, contoh orang tu ada RM5,000. Tapi dia datang kat saya, dia kata, tuan, saya bulan-bulan pun saya boleh paling kuat pun RM200 saya simpan. Walaupun gaji dia RM5,000, tapi dia kata bulan-bulan saya mampu dalam 200, saya kata tak apalah kalau gitu awak buat GCA RM1,000. So bila awak buat GCA RM1,000, awak akan dapat RM850. So 850 total semua sekali RM4,850. Tapi yang pentingnya GCA tu tinggi. Awak simpan dalam bentuk RM1,000. Bukan awak simpan RM150 dalam GSA. Tak, itu rugi. Okay, tengok atas berapa yang awak boleh simpan. Jangan saya kata 85%, okey 85% dapat gaji segedebuk. No. Tengok atas komitmen anda. Simpanan anda. Anda nak simpan berapa banyak. Contoh anda kata saya mampu bulan-bulan. Macam saya kata tadi gaji RM5,000. Tapi bulan-bulan mampu dalam 200. So buat GCA RM1,000 je pun tak apa. Sebab nanti komitmen lain. Sebab di KM kita tak paksa anda. Anda yang mengolah anda punya kewangan macam mana. Kita cuma bagi tahu the best. So sekiranya anda kata gaji saya RM5,000. Tapi saya bulan-bulan pun paling kuat saya guna komitmen bayar semua dalam RM3,900. Boleh buat GCA RM5,000 terus.
Sebab awak akan dapat 4,250, 85% back balik. Okey, clear? Okey, kalau terminatkan GCA tu maksudnya macam kita jual emas tu, kita tak ada emas dah ke macam tu? Ya, betul. Kita dah tak ada emas dah. Hamadah Ar-Rashid. Kalau kita terminate GCA, maksudnya memang kita jual emas tu, kita tak ada dah emas. Kenapa 1,000? Kenapa tak recommend 5,000? Maksud saya tak faham. Adidas ni maksudnya tak, saya tak faham. 1,000 ni apa, GSA ke GCA ke JE? Adidas boleh soal balik lah. Terus buat je sebab spread hanya dengan jika GCA dulu 7% masuk beli masuk. Okey, baik. Inilah contoh cadangan 1 unit JE. Okey. Yang saya beritahu tadi. Dapat 10,000. Lepas tu dapat 40 gram. Inilah dia. Okey. Anda boleh tengok keuntungan macam mana. 50%, 500, 100%, 1K. Alright. So, ini adalah anggaran kenaikan harga emas. Okey. Sekiranya anda ada 10,000, dia akan naikkan kepada 100,000. Kalau anda ada 100,000, dia akan naikkan kepada 1 juta. So, bermakna contohlah anda ada 100,000. Untung 10%. Okey, untung 1% bersamaan dengan 10%. Bermakna kalau 1% kenaikan harga emas, anda ada untung 10% dah. Bermakna kalau 100,000, untung naik, contohlah dia kata kenaikan emas 2%. So, kenaikan emas 2% je, anda dah untung 20%. Bermakna dekat sini anda dah untung 120,000 lebih kurang. Termasuk anda punya modal anda dapat balik. 2% je naik. Bermakna 2% tu bersamaan dengan 20%. Sebab tu orang kata tak mustahil lah boleh nampak orang untung sampai 100%. Sebab dia hanya tunggu emas naik 10% je. Dah untung 100%. Emas naik 7%, dah untung 70%. Emas naik 5%, dah untung 50%. Sebab tu dekat JE ni memang killer produk. Yang ada duit, yang ada kewangan yang terlebih boleh buat JE 10 ni. Sebab bila awak dah dapat keuntungan tu, awak roll balik, beli balik, tambahkan lagi unit. Semakin bertambah unit, semakinlah anda menguntungkan dan mengayakan anda punya diri sendiri. Alright? So, anda boleh tengoklah prestasi harga emas dalam masa 20 tahun. Emas naik sampai 607.48% kenaikan emas. So, anda boleh tengok. Kalau dulu pada tahun 2000, harga emas baru RM30 segram. Sekarang ni anda tengok berapa harga emas. Alright, so dekat sini anda boleh tengok graf Okey, untuk JE. Siapa yang beli pada 25 September untung. Sebab bila emas naik, anda dah dapat keuntungan 20%. Okey, lepas tu siapa yang beli pada 19 Oktober, bila emas naik 14 November, anda dah untung. Okey. So, dekat sini, dekat JE, sama ada anda boleh buat layering, bermakna anda beli harga contohlah 60. Lepas tu harga emas turun balik. Jadi 58. Anda beli lagi. Lepas tu turun 55. Anda beli lagi. Sebab apa? Bila emas melakukan lonjakan, yang 55 yang awak beli tu dah boleh terminate. Contoh 55, emas naik 58. 55 tu boleh terminate. So, emas naik 60, 58 boleh terminate. Naik 62, 60 boleh terminate. Alright? So, itu adalah kelebihan DJE lah. Alright, so ni adalah temu bual dengan TV Al-Hijrah bersama Israq Qausati. Israq Qausati ni dulu adalah panel untuk pemantauan syariah dekat QM. Okey, ni dekat berita dah memang banyak dah. Okey, dekat Surat Khabar, dekat Nightline. Ini adalah anugerah yang kita dapat, International Finance Award. Alright. So, ni Siara Akbar Besra Holding. So, kita akan
dibayar QM dah take over Besra. Alright. So pemegang saham terbesar di Besra Gold. Alright, so anda boleh tengoklah quantum metal saham paling tinggi lah dekat Besra. Okey, ni itu hari trip ekspedisi perpaduan Atika Kemerdekaan. Alright, ni adalah okey, ini laman web rasmi KM. KM bukan hanya terdapat di Malaysia, tetapi di Indonesia, di Australia, Nigeria, South Africa, Thailand, Hong Kong, Filipina, Singapura dah ada KM. Okey, ni testimonial Alright, anda boleh tengok. Modal dia masukkan 205. 205,000. Lepas tu daripada 11 hari bulan 10 kepada 11 hari bulan 11. Dalam masa 1 bulan. Keuntungan dia 20.3%. Anda nampak? So bermakna lebih kurang emas naik dalam 2.3%. So anda dah untung 2.03%. Emas naik. Anda untung 20.3%. Sebab 1% dekat JE bersamaan dengan 10%. Okay, kita tengok lagi. Modal 264,000. Jual balik pada 2028 bulan 11. Dalam masa 11, 12, 1, 2. Dalam masa 3 bulan. Jual balik 302. Keuntungan 14.41%. Untung 38,000. Lepas tu saya kata JE ni kalau betul anda ada modal, dia punya keuntungan memang bukan sikit-sikit dia bagi. Alright. So ni 17 bulan 9. Modal 500,000. Okay. Bulan 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Dalam masa 6 bulan. Dan akaun dia masih hold lagi. Dia tak terminate. Keuntungan 89%. Anda bayangkan anda masuk 500,000. Dalam masa 5 ke 6 bulan anda untung 1 juta. Okay. Ini semua yang testimoni yang dah betul untung yang dapat ya. Okay. So anda boleh tengoklah. Modal 940,000. Jual balik 993. So dalam keuntungan 5.72%. 53,000. Dalam masa seminggu je. 53,000. Alright. So saya baca balik soalan kalau ada. Kalau untuk tukar emas fizikal hanya GSA saja ke? Ya, betul. Oh, Adidas. Oh, Adidas tanya GCA kejap Adidas, GCA, GCA, GCA. Kejap mana lah. Apa soalan dia tadi Adidas? Adidas. Lama Adidas tak jumpa lah soalan awak. Kejap saya cari balik. Kejap ya, soalan suara Didi tak clear. Okey, ada apa lagi nak tanya tak? Boleh buka mic lah. Nak tanya boleh terus tanya. Adidas saya tak jumpa lah soalan awak. Sorry lah tak jumpa soalan. Salam tuan, kenapa bila kita beli emas 65.3 per gram dan F tu 67 termasuk ada kata emas? Okey.
Kepada Tuan Jas, bila anda beli, anda tengok harga 65.3 per gram dalam app, dia tulis 67 adalah sebabnya dia termasuk spread. Spread untuk GAE 10 adalah 3%. Okay, dia termasuk spread. Alright. So, labur dalam GCA 1000 lepas 2 hari macam tu nak keluarkan 8. Macam mana nak keluarkan 850 untuk bayar komitmen? Dia automatik tuan. Tuan Samsung Labur dalam GCA bukan labur, simpan. Okay, simpan dalam GCA 1000 dalam lepas 2 hari dia akan masukkan balik automatik dalam tuan punya account. Macam mana nak tukar kepada emas fizikal? Buat withdrawal. Pastikan dalam GSA tu ada nilai duit, nilai emas anda dalam GSA. Daripada situ anda boleh buat withdrawal untuk dapatkan emas fizikal. Kalau nak main JE 10 kena belajar technical analysis jugakah? Kita tak ada nak main. Kita nak simpan. Kalau nak simpan JE 10 kena belajar technical analysis. Kalau siapa yang belajar technical analysis, itu lagi terbaiklah. Bonus untuk anda. Tapi biasanya kalau dalam grup saya, kita akan beritahu, okey, harga emas sekarang boleh beli. Harga emas sekarang boleh borong. Saya akan beritahu dalam grup saya. Okey, sekarang harga emas ni boleh beli. Sekarang harga emas ni boleh borong. Dia bagi emas harga borong. So boleh. Kalau itu dalam grup saya dan grup-grup lain, saya tak pasti. Ada yang beritahu, ada yang tak beritahu. Alright. Oh, kenapa 1000? Okey, Adidas, saya baru jumpa soalan awak. Kenapa 1000? Kenapa tak recommend 5000? Sebabnya, Adidas, sebab apa saya tak recommend 5000? Sebab komitmen dia hanya mampu bulan-bulan 4000, bulan-bulan dia hanya kata 200 je. Lain tu dah bayar ini, bayar tu, bayar ni, bayar tu. So, kalau saya recommendkan 5000 juga, bermakna yang lain dia tak dapat bayar. Sebab QM hanya akan bagi up to 85%, iaitu 4250. So balance tu macam mana nak bayar? Sebab tu kalau dia kata saya mampu RM200 je, walaupun dia punya pendapatan RM5,000. Tapi dia kata saya mampu 200. So buat GCA 1000. So dapat balik 85%, 850. So total awak ada 4850. So awak boleh settle komitmen. Tapi GCA tetap awak dah ada 1000. So, ianya tak membebankan anda. GCA ni tak membebankan anda. Saya boleh masuk dalam grup tuan kah? Grup saya yang berdaftar dengan saya dan berdaftar dengan saya punya ahli, insyaAllah boleh. Okey, tapi tak apa. Ada banyak grup daripada Dr. Wida pun, Dr. Wida selalu share. Dr. Wida pun beritahu, okey, harga emas boleh borong, harga emas boleh beli. Okey, so selalulah tengok-tengok dalam grup. Tapi kalau nak masuk grup saya, mana yang register dengan saya lah. Ataupun register dengan yang rangkaian saya. Sebabnya nanti saya takut saya tak tercatch up. Alright. So, ada lagi yang tak faham ke? Kalau semua faham, saya nak pergi kepada tajuk baru, iaitu bagaimana nak menjadi dealer. Okey, sebab kita dua tajuk. Najmi, dua tajuk Najmi? Betul-betul tuan. So Kita dah gabungkan. kalau faham, saya boleh teruskan kepada tajuk yang kedua lah. Clear Tak ada apa nak tanya? InsyaAllah saya rasa semua macam okey. Okey, kalau semua faham tak apa. Nanti kalau tak faham, kejap Okey, boleh try cari FB saya ni. Quantum Metal Gold FB. Okey, TikTok pun boleh cari. TikTok saya Quantum Metal Gold. Alright. Saya nak masukkan link ni kat dalam ni. Saya tak erti lah link ni.
Tak apa, tengok muka saya je faham kot. Nama pun saya ada tulis Abuza bin Ali. Anda type je Abuza bin Ali kat Facebook tu nanti keluar lah. Nanti awak boleh nampak page saya. Alright, so saya teruskan kepada tajuk yang kedua. So harap semua faham lah. Saya teruskan kepada tajuk yang kedua ya. Share. Okey, nampak kan Najmi? Nampak file tuan. Dia keluar file. Belum buka lagi tu. Tuan, ada orang tanya apa beza GSA dan GCA. Apa beza? GSA dengan GCA tu. Okey, beza GSA dan GCA. GSA adalah simpanan biasa. Macam awak simpan duit dekat bank. Okey. Beza dengan GCA. GCA ni lebih kepada nak selamatkan belanja angus. Orang kata mudah nak nampak seperti pajak. Tapi bukan pajak. Kalau pajak, dia ada lelongan. Kalau pajak, dia ada had masa. Kalau pajak, emas boleh dirampas. Tapi dekat KM, semua tu tak ada. Okey? Semua itu tak ada. Cuma transaksi tu dia berlaku macam pajak. Iaitu kita dapat duit balik. Tapi emas kita dekat KM tak akan dirampas. Tak akan dilelong. Hanya tunggu emas naik je kita terminate. Okey? Clear tak? Boleh ke tuan? Jap. Nampak tak? Okay, nampak. Ni yang slide tadi. Oh, nampak slide tadi Ha. Okey, nampak tak? Nampak. Okey, tajuk kita kedua malam ni adalah Ladder to Success, bina kejaya dalam quantum metal. Okey, mana yang dah faham dalam simpanan emas di QM, daripada sudut GSA, daripada sudut GCA, daripada sudut JE. So, ada yang bertanya, bila kita dah buat simpanan ni, boleh tak kita menjadi consultant? So, macam mana kita nak jana keuntungan? Adakah keuntungan tu hanya semata-mata simpanan ataupun keuntungan kita boleh dapat lebih daripada hanya simpanan semata-mata? So, jawapannya boleh. Iaitu dengan Ladder to Success adalah kita bina kejayaan dalam quantum metal dengan menjadi dealer atau menjadi consultant di QM. So, macam mana nak jadi dan menjana pendapatan pasif di QM? Yang pertama anda kena kenal diri anda. Adakah anda hanya nak simpan semata-mata ataupun anda fikir daripada simpan je baik jana pendapatan dengan share kepada seberapa ramai orang. Okay, yang pertama adalah pelabur yang macam saya katalah simpanan saja. So yang kedua business partner consultant, iaitu anda jadi business partner consultant di KM dan anda share kebaikan simpanan emas kepada semua. Okey, merchant program, Go Reward program dan juga pemegang saham QME. Saham sekarang QME ada buka. So siapa-siapa yang ada kesempatan bolehlah beli, tapi jangan gunakan duit terdesak. Gunakan simpanan ya untuk saham QME. Okey, so inilah dia. Yang pertamanya pelabur, yang kedua business partner KM. So, saya terus kepada business partner KM. Apa kelebihan sebagai konsultan? Iaitu apabila anda beli sendiri pun anda dapat komisen.
Okay, that is the best part. Beli sendiri pun dapat commission. Dan commission anda tanpa had. Tanpa had ni maksudnya macam mana? Seberapa ramai orang yang register dan membuat simpanan, sebanyak itulah anda dapat. Ada slip gaji. Okay, bukan ada slip gaji je. Ada AP58. CP58 lagi untuk lembaga hasil dalam negeri. So, boleh tunaikan komisen setiap hari. Komisen dalam USD. Siapa kata kerja di Malaysia tak boleh dapat USD? Dekat KL kita dapat dalam bentuk USD. Dan dah paling best adalah ianya boleh diwarisi. Sekiranya anda meninggal, anda ada status dealer atau dealer developer, ianya akan diwarisi oleh penama yang anda letak dalam nomini. Okay. So, itu adalah kelebihan eksklusi sebagai konsultan. So, senang kata, kalau anda jadi konsultan ni, seolah-olah anda membuka kedai emas anda sendiri. Dan klien tu adalah klien yang tetap. Contoh, kalau anda ada duit nak buka kedai emas, fizikal, anda nak buka kedai emas, anda kena fikir keselamatan dia, lepas tu nak pilih orang, lepas tu nak beli barang. Banyak anda nak kena, orang kata belanjangan tu lagi banyak. Tapi bila anda buka menjadi konsultan di QM, seolah-olah anda membuka kedai emas anda sendiri. Dan kalau contoh anda buka kedai emas biasa dekat luar, contohlah awak ada kedai emas, klien tak tentu. Kadang klien ni, kadang klien tu. Tapi bila anda jadi konsultan di QM, anda seolah-olah anda buka kedai emas anda sendiri, klien dah tentu-tentu tetap tak lagi. Kecuali dia tukar referral. Tu je. Kalau yang tak buat simpanan lagi lah, dia anda tukar referral. Tu tak boleh nak buat apalah. Tapi klien kita tetap tak lari. Itu adalah kelebihannya kalau kita menjadi konsultan. Okay, ini adalah laluan kerjaya. First kali bila anda register, anda akan jadi introducer. Kemudian anda buat JE5 3 unit atau JE10 1 unit. Anda akan jadi introducer tu. Anda akan dapat 2% untuk JE10. Okay, setiap GSA dan GCA pun anda ada commission. Okay, kemudian bila anda dah cukup untuk menjadi kelayakan dealer. Okay, apa itu kelayakan dealer? Kelayakan dealer adalah apabila anda ada sekurang-kurangnya minimum 5 orang register dengan anda dan jumlah terkumpul 5 orang ni membuat JE 10 adalah 30 unit. Barulah melayakkan anda sebagai dealer. Okay. So, kalau dealer developer lagilah pula tinggi. Okay, ni saya tunjuk. Okay, bagaimana menjadi introducer. Boleh pakai dua cara, pembelian peribadi, 1 unit JE10 atau 3 unit JE5. Untuk introducer, pembelian sendiri dikira sebagai introducer. Tapi untuk dealer tak dikira ya untuk kenaikan kepada dealer. Okay, boleh lihat commission perbezaan introducer dan dealer. Sekiranya anda introducer, JE10 2%, JE5 1.5%, GSA 0.5%. Ini buat sendiri pun anda dapat commission. Dan apabila anda menjadi dealer, lagilah naik 7%. Buat sendiri pun dapat 7%. Orang register dengan kita pun dapat 7%. Okey, JE5 5%, GSA 2%. Okey, so memang saya cakap terang, siapa yang tak ambil peluang ni rugi. Okey, buat saja-saja pun, buat santai-santai pun anda ajak seberapa ramai pun saja buat santai-santai, dia buat anda pun dapat commission. Orang kata duit tepi. Silap-silap duit tu anda akan jadi main anda punya income. Ramai yang bermula daripada mula-mula saja je ajak-ajak kawan. Lala benda tu menjadi main income. Sebab bila dia dah jadi dealer, dia dah jadi dealer developer, bila dia tengok, wow, income boleh tahan. Buat sendiri pun aku dapat commission. Okay, ni struktur commission untuk introducer. So, introducer, kalau dia register orang yang baru, orang tu buat simpanan JE10. Yang pertama, anda akan dapat. Yang kedua, anda tak dapat dah. Sebab pelanggan baru tu pun akan dipromot jadi introducer.
So, introducer dengan introducer tak dapat dah. Okay, anda boleh lihat daripada sini. Bila anda introducer pelanggan baru, dia buat GAE 10, 2% ni anda akan dapat. Okay, tapi bila dia dah promote jadi introducer, pembelian yang kedua dan seterusnya, introducer dah tak akan dapat. Pembelian yang pertama saja. Tapi bila anda jadi dealer, okay, macam yang saya beritahu bagaimana menjadi dealer. Wajib minimal 5 penyimpan direct client. Total direct client sale 30 unit JE10. Iaitu lebih kurang, bukan lebih kurang. Exactly 7,500 USD. Okay, bayar 300 GSA ke akaun KM. Untuk daftar GEP ni adalah untuk masuk kelas dan juga exam. Ada kursus online dah lulus GEP. Senang. Kursus dengan kelas ni memang senang. Okey, anda tak perlu takut, memang senang. Okey, ni adalah struktur commission untuk dealer. Okey, sekiranya anda dealer, kemudian orang baru register direct dengan anda akan dapat 7%. Okey, kemudian bila orang baru, pelanggan baru ni, dia dah buat yang pertama tu 7%, anda dah promote dia menjadi introducer, 2% daripada 7% ni akan pergi kepada dia. Untuk pembelian yang kedua, 5% tu akan pergi kepada anda. So, nampak tak? Ianya win-win situation. Okey, daripada 7%, okey, orang baru buat, pertama sekali 7% anda dapat. Okey, second tu bila dah promote, 2% ni akan pergi kepada pelanggan baru. 5% ada dapat. Cuma, duka cita dimaklumkan, ada lagi yang terdapat dealer-dealer yang tak promote yang menjadi introducer. Okay, dia dah buat sampai 10 JE, tak promote-promote. Okay, mana-mana yang awak dapat yang bagi tu, awak boleh buat report kepada QM. Sebabnya itu 2% tu adalah hak anda. Okay, permulaan anda beli JE 10 1 unit. Okay, JE 10 1 unit yang mula-mula tu bukan hak anda. Akan menjadi dealer punya, akan dapat kepada dealer. Second dan seterusnya, 2% tu adalah hak anda. Okey. Dealer cuma dapat 5% sahaja. So, saya ada dapat beberapa lah. Dah sampai 30 unit pun dia tak upgrade jadi introducer. So, yang 2% dia buat tu, dapat ke dealer lah. Itu namanya mengenaya. Jangan kita ambil hak orang Ini hak pelanggan baru 2% bila lepas dia dah buat JE. Lepas dia dah buat JE 10 yang kedua. Yang pertama tu. Memang dia tak dapat. Yang kedua tu dia akan dapat. Anda cuma dapat kalau dah dealer anda dapat 5% saja. So jangan naya orang Tolong. Alright. So ini bagaimana nak menjadi dealer developer. Dealer developer wajib ada minimal 5 direct dealer. Okay. Macam saya sekarang ni. Saya ada direct. Saya 10 orang dealer. Dan saya ada 7 orang indirect. Okey, total semua sekali dealer saya ada 17. Direct 10, indirect 7. Indirect ni maknanya dealer saya tu dekat rangkaian dia pun ada dealer. Okey, ni adalah struktur commission untuk dealer developer. Alright. So dealer developer, pelanggan baru 7 sama juga. Kemudian bila orang tu dah naik introducer, cuma dapat 5%. Tapi bila orang tu dah naik dealer, akan dapat 3.5%. Okay. Tapi dengan dealer yang pertama, kalau anda tengok dekat sini, kalau nampak mouse saya ni, dapat 2.5%. Kalau dealer tu dah menghasilkan dealer lagi seorang. Iaitu macam saya kata tadi, indirect. Maknanya indirect ni kita cuma dapat, bila indirect ni kita dapat 3.5 je lah. Bila dengan dealer yang direct dengan kita, kita cuma dapat 2.5 saja. Okay. So, ini adalah struktur commission untuk dealer developer. Alright. So, anda boleh nampak lah berapa banyak commission yang anda boleh dapat kat sini. So, kalau merchant lagi best sebabnya dia punya income memang total saya cakap kalau merchant ke atas
dia punya income 6 angka ke 7 angka tak lari sebulan. Bukan setahun sebulan. Kalau dealer developer, income dia 4 angka, 5 angka, 6 angka sebulan. Tapi kalau dah merchant total, kalau merchant memang 6 angka, 7 angka. Dia tak ada 5. 5 saya tak pernah dengar lagi merchant 5. Selalunya merchant ni dia dah 5, 6 angka dan 7 angka ke atas. Okey, untuk menjadi merchant 5 direct dealer developer. Okey, dan juga ada 25 direct dealer. Okey, total group sales 1,500 unit JE10. So melayakkan anda menjadi merchant. So ini anda boleh tengok struktur merchant. Merchant dia unlimited. Okey. So kalau dengan orang baru dia dapat 14%. Bila orang tu dah naik jadi pelanggan baru, jadi introducer, dia akan dapat 12%. Okey, bila dia dah naik dealer, merchant hanya dapat 7. Tapi bila dia dah naik dealer developer, merchant hanya dapat 3.5% sahaja. Okey, ini adalah struktur merchant. Alright, so ni anda boleh tengok payout. Okey, sebab tu anda boleh tengok dia dibayar dalam bentuk USD. So siapa kata di Malaysia tak boleh dapat USD? Okey. So ini adalah dealer. Awak tengok dealer. Dealer punya statement pun 7,000. 8,000. Ini baru dealer. Kalau dealer developer macam saya, inilah income-nya. Okey, income-nya. Untuk dealer developer. Setiap bulan Okey, ni adalah income dealer developer setiap bulan. Alright. So ada yang sampai 41,000. Tapi kalau merchant, ada tengok. Merchant saja memang saya kata 6 angka ke atas. 6 ke 7 angka. Ini adalah merchant. Sebab tu di KM menjadi jutawan dalam masa kurang 5 tahun bukanlah satu angan-angan. Ya betul, saya pun setuju. Sebab kalau anda tengok Dr. Wirda hanya dalam masa berapa bulan Dr. Wirda? Tak sampai setahun. 11 bulan saya rasa Dr. Wirda dah jadi merchant. Tak sampai setahun. Dah jadi merchant. Dan income Dr. Wirda pun setiap bulan memang 6 angka ke atas. 6 angka, 7 angka, 6 angka, 7 angka. Sebab tu merchant 6 angka, 7 angka. So, nasihat saya kepada sesiapa yang nak menyimpan sahaja, eloklah naikkan diri anda sebagai dealer pun cukup. Sebab apa? Untuk menjadi introducer bukan satu perkara yang mustahil. Mudah je. Sebab anda kena beli JE. Okey? Tapi untuk menjadi dealer, hanya 5 orang je anda share. Okey? 5 orang anda share. Kalau anda ada modal, anda boleh pam modal anda kepada orang yang terdekat. Contoh, pam modal pada isteri. Suami register, pam modal pada isteri. Isteri buat JE. So, modal dalam 40 ke 50 ribu. Pam kat isteri, balance tu, 4 orang tu JE 5 satu unit pun tak apa dah. So, melayakkan anda menjadi dealer. Bila dah jadi dealer, the best part is duit tu dapat balik. Kalau anda buka kedai, jual emas, kursi meja apa semua, itu belanjangan awak tak dapat balik. Tapi dekat QM, awak seolah-olah buka kedai emas online. So, modal tu awak boleh dapat balik. Itu bestnya. Okay? Di KM. Okay, ni testimoni konsultan yang jadi jutawan. Anda tengok, merchant. Alright. So, anda tengok daripada introducer ke merchant. 11 bulan. Ini, saya rasa ini Dr. Widam punya ni. Tengok 11 bulan dia dah jadi merchant. Alright. So, merchant, bila awak dah merchant, apa awak dapat kelebihan dengan KM? Awak boleh buka KM Jewellery. Okay. So, KM Jewellery ni ada di Penang. Setakat ni ada di Penang. Anda, siapa yang dah pergi dekat Penang tu, nanti boleh tengok lah. Yang belum pergi pun boleh pergi tengok dekat Penang, dekat Plaza Gen. Ni rasa saya. Saya tak sempat itu hari nak pergi. Okay, ni cara proses pembelian barang kemas di KM. Pilih barang kemas. Anda akan dapat JAE 20.
Bukan JE 10, JE 20. Lagi best. Okey, ni adalah untuk pemegang saham QME. Pemegang saham QME ni kita akan tunggu saham emas bila dia nak masuk Nasdaq. So daripada sekarang ni harga dia $6. So kemungkinan jangkaannya akan pergi kepada $100. So satu lot bersama dengan 100 unit. So anda boleh belilah. Okey, dengan nilai $6 satu unit. Okey, so saya tengok soalan. Kalau kita melabur 1,000, macam mana untuk dapat pulangan balik 85%? Saya dah beritahu tadi, kita akan dapat automatik masuk bank. Nak lebih daripada simpanan. Nak lebih simpanan, kena jadi consultant. Alright. Income yang angka-angka tu akan dapat jika orang buat bank kan. Kalau tak ada pembelian, tak ada income. Ya, betul. Kalau orang tak beli, tak ada income. Income daripada diri sendirilah. Kalau tak ada orang beli. Okey, Paragon KMJB. Okey, ada apa soalan tak? Okay, semua. Kalau ada soalan boleh ajukan. Kalau ada soalan, terus tanya. Ya, betul. Itu mungkin berbaki dalam lebih kurang saya akan buka selama 5 minit lah untuk Q&A. Kalau ada apa-apa soalan sebelum kita habiskan kelas pada hari ini, insyaAllah. Jadi boleh tanyalah berkenaan dengan JSA ke, GCA ke, ataupun reward ke, macam mana kan. Kalau ada soalan, tanya terus. Ada tak soalan? Jadi mungkin tak ramai yang tahu yang pasal JE20 tu. Sekarang ni untuk QM Jewellery, setiap pembelian tu akan dapat reward. Sekarang ni dekat Malacca Mall pun ada juga. QM Farmasi. Dekat Malacca Mall tu, satu mall tu kalau anda ada beli apa-apa melalui JSA, dan anda dapat JE20. Sebab saya dah try dah hari tu. Malacca Mall tu dekat Cyberjaya. Jadi siapa-siapa nak pergi, boleh pergi ke sana lah untuk try anda punya belian daripada JSA. Jadi ada orang tanya, Tuan macam mana saya tahu siapa upline saya? Oh, soalan ni susah. Macam mana nak tahu? Macam mana nak tahu siapa upline saya? Kena tanya dealer kat atas. Okey, kalau awak nak tahu upline awak siapa, mudah je. Awak buka dalam awak punya account. Awak pergi pada edit profile. Awak akan nampak referral awak siapa. Okey, Tuan Abu bin Mahmud. Cara nak tahu mudah je. Tuan buka profile tuan. Tuan punya account. Lepas tu pergi dekat edit profile. Dekat setting tu edit profile. Tengok dekat situ ada nama referral. Anda boleh tahu siapa upline anda kat situ. Okay, saya cuba. Alright, terima kasih Tuan Abu juga yang bertanya soalan ni. Okey, ada lagi satu, Samsung. Lebih baik kita labur dalam GCA lah, berbanding JSA. Macam mana Tuan? Saya rasa semua okey. Lebih baik dia tanya, lebih baik kita labur dalam GCA lah berbanding JSA. Sebenarnya semua okey bagi saya. Kalau bagi Tuan Abu, saya tak tahulah. Sebab Saya dah register JSA, belum dapat lagi untuk jadi introducer. Kalau suami saya buka akaun KM dalam JSA, and one day nanti saya jadi introducer, saya akan dapat commission tak one day nanti? Okey, mana-mana yang dah register, okey, bila awak dah register, awak jadi introducer, orang tu register dengan awak, bila orang tu buat pembelian, awak akan dapat commission. Tapi commission tu selagi orang tu tak jadi introducer, awak akan dapat commission. Bila orang tu dah buat JE10 1 unit atau JE5 3 unit, awak dah tak dapat commission dah. Yang kedua dan seterusnya, sebabnya orang tu pun dah sama level dengan awak introducer. So awak kena upgrade menjadi dealer, baru awak akan dapat balik.
Jadi itulah sebab kita kena naik dealer cepat-cepat sebenarnya. Untuk kita dapat ni lah, dapat balik kita punya commission tu. Sebab ramainya memang akan cari on commission diri sendiri ataupun commission bawah dia orang lah untuk dealer, pangkat dealer. Jadi boleh naik cepat-cepat ya, Puan. Jadi referral saya ada di Aeon Sdn Bhd, di Ya, itu syarikat kan? syarikat. Syarikat. Ya, dia sebenarnya kalau nak register ni under syarikat pun boleh. Sebab ada orang yang saya kenal, dia buat uh, syarikat as dia punya proxy. Mungkin sebab dia tak ada saudara mara ke atau macam mana kan. Ya, Jadi betul. dia jadikan syarikat tu sebagai proxy dia. Senang nak naikkan dia untuk jadi dealer developer lah nanti. Betul tuan? Okay, jadi boleh berhubung lah dengan syarikat tu. Okey, saya ada bagi nombor telefon saya kat situ. Boleh WhatsApp saya lah. Kalau ada apa-apa pertanyaan. Right. So, Jadi ada apa-apa lagi boleh pertanyaan? simpan nombor Tuan Abu. Alright. Boleh tukar referral. Tukar referral 1 tahun. Kena 1 tahun tanpa transaksi. Bila akaun kita dah dormant baru kita boleh tukar referral. Okey, saya bagi penjelasan yang lebih ni. Untuk tukar referral, yang pertamanya adalah anda sekiranya dah daftar tapi tak ada buat apa-apa transaksi, hanya mengambil masa 2 bulan, 2 bulan. ataupun 60 hari baru boleh tukar. Tapi sekiranya dah beli atas RM10, anda kena tunggu 365 hari daripada last pembelian. Cukup syarat ni boleh submit ke CS. Custom service. Ataupun sekiranya ada perkara-perkara berbangkit. Macam saya ada dapat beberapa orang perkara berbangkit. So, perkara berbangkit ni kena persetujuan daripada referral lama dia. Ataupun kena persetujuan daripada senior merchant dia, yang dia nak tukar referral. Baru boleh. Kalau tak, tak boleh. Itu pun subjek on QM akan tengok dulu. Betul atau tidak. Sahih atau tidak. Contoh yang saya beritahu, saya ada seorang klien, dia register dengan saya punya rangkaian lah. Tapi bila cek balik, bukan nama rangkaian saya. Dia dengan orang lain. Dia pun tak tahu jadi macam mana. So, dia minta tukar balik. And dia pergi dekat QM dan QM minta surat. Surat tu adalah surat persetujuan daripada referral lama, iaitu dia pun tak tahu siapa yang tu. So, dapat surat tu baru boleh tukar. Oh, macam tu Okay, clear Ada apa-apa yang tak faham, bolehlah WhatsApp saya. Okay, insyaAllah. Jadi ada lagi. Bagaimana prosesnya untuk tukar referral? Especially bila yang daftar tak kenal referral dia. Okey, proses nak tukar referral, yang pertamanya kena tahu akaun anda. Iaitu akaun anda tidak ada apa-apa, bila mula-mula daftar, tak ada buat apa-apa transaksi, ianya memerlukan 2 bulan ataupun 60 hari baru boleh tukar. Sekiranya ada buat transaksi atas RM10 sekalipun, kena tunggu setahun, 365 hari. Okey. Daftar tak kena referral. Saya banyak dah terima. Daftar tak kena referral. Daftar tak kena referral. Banyak dah saya terima. Sebab tu pentingnya awak kena kenal referral. Sebab apa? Any info yang betul, referral, anda boleh tanya. Tapi kalau tidak, anda akan jadi buat assumption sendiri. Anda boleh tengok macam mana orang yang tak ada referral, macam mana dia tulis dekat internet. Ini tak masuk, ini. Banyak orang kata benda-benda yang dia tak faham sebenarnya. And then lepas tu dia buat olahan dia sendiri. Okay? Sebab tu kena penting tahu siapa referral anda.
Okey, clear ya. Tuan Abu Mahmud dan juga siapa ni? Tidak. Ida Syazrina, clear Okey. Terima kasih kerana bertanya soalan. Jadi, besok boleh saya WhatsApp tuan. Okey, insyaAllah boleh berhubung dengan Cik Abdullah juga. Jadi, insyaAllah kita sudah ke penghujung rancangan pada hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu besok Okey, dengan apa-apa WhatsApp saya tu 011 ya. 1026 8004. Okey, boleh copy nama nombor Tuan Abu. Okey, Nah, thank you. boleh ambil. Tak ada masalah. Saya bantu je. Alright. Siapa yang nak tanya, saya bantu je. Tak ada masalah. InsyaAllah kita akan dapat ni lah, dapat tanya lagi mendalam. Sebab kadang-kadang kita selesa bertanya one to one kan. Ada Ya, yang orang betul. jadi macam tu. Okay, jadi insyaAllah saya rasa saya dah pukul 10.38. Saya akan habiskan kelas pada malam inilah. Jadi untuk anda saya nak iklankan sikit boleh tak? Boleh. Saya iklankan sikit sebab hari Sabtu ni kita akan ada uh, majlis kick off. Kita punya kick off 2024 untuk tim TGC. Jadi siapa yang ada berkelapangan, ada masa dan juga ingin daftar, kita akan buka untuk consultant terutamanya. Jadi orang yang bukan consultant pun boleh join. Jadi boleh dapatkan register link anda daripada grup-grup TGC. Jadi kita akan jumpa pada inilah kick off nanti. InsyaAllah Datuk Lim pun ada. Jadi apa-apa persoalan tentang QM apa semua boleh turut serta dalam sesi Q&A akan datang pada hari Sabtu ni. Jadi terima kasih kepada Tuan Didi Abu tentang penjelasan background company dan juga sistem reseller kita dengan jelas tadi. InsyaAllah. Jadi saya harap untuk semua yang hadir pada malam ni, 66 orang lagi yang ada, yang stay, saya harap anda dapat manfaat dengan kelas pada malam ini. Jadi kita jumpa pada kelas malam esok tentang sistem dan juga calculation. Jadi siapa-siapa yang dah ada akaun semua nak kira untung rugi, boleh pergi ke kelas berikutnya besok. Jadi insyaAllah saya akan habiskanlah sesi hari ini. Terima kasih Tuan Didi Abu. Ya, sama-sama. Alright. Kita akan jumpa lagi di masa akan datang. Terima kasih dan selamat malam. Okey, baik. Alright.